kita nak kena buat apa ni? Bulan Rejab ni kena saling dah bermaaf-maafan. Kita ni kadang-kadang budaya orang Melayu ni silap. Syawal baru nak maaf. Ya, Syawal ni duduknya lepas Ramadan, baru nak minta maaf. Sedangkan kena minta maaf sebenarnya sebelum Ramadan masuk. Kan? Mula Ramadan, sebelum bermulanya Ramadan dah kena minta maaf. Maaf zahir batin. Patutnya sebelum Ramadan. Tapi budaya kita orang Melayu waktu Syawal. Sedangkan Syawal tu dah habis dah ibadah kan. Ramadan dah habis dah. Jadi sebab itulah kita nak servis kita punya jiwa kita insya-Allah supaya kita masuk dalam Ramadan dalam persediaan yang rapi insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jom kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama saya mohon ribuan kemaafan lewat 30 minit. Masya Allah, 1 jam. Ya, kita 10.30 sepatutnya. Dan saya minta pukul 11. Ala kulli hal 11.30 baru sampai. Ya. Masya Allah. Saya program di Sungai Buloh sebentar tadi, mula 9.30. Ya, saya hajatkan pukul 10.30 tu nak terus gerak ke sini. Ya, jadi dalam 11 suku tu sampai. Tapi biasalah kalau program ada soal jawab. Jadi meraihkan jugalah soalan-soalan sebab dekat situ itu kuliah pertama kali saya. Ya, baru pertama kali jumpa kuliah khas ya. Jadi kita raihkan juga muslimat yang baru pertama kali jumpa. Ya, jadi subhanallah kali ini sekarang saya meraihkan pula muslimat yang setiap bulan kita jumpa ya untuk majlis ilmu. Jadi alhamdulillah summa alhamdulillah, mohon kemaafan. Jadi subhanallah, kita hari ini kita akan bincang, kalau sebelum-sebelumnya kita bincang syarah kitab berkaitan tentang hadis-hadis sahih berkaitan akhlak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tapi hari ini saya rasa saya nak bawa lain sikit sebab kita sekarang berada pada 23 Rejab, betul? Petang nanti akan beralih kepada 24 Rejab insya-Allah. Ya, dah mula hampir-hampir pada penghujung bulan Rajab dan nak beralih pula kepada Sya'ban. Subhanallah, kita kata aura Ramadan dah terasa, Ramadan Karim. Ya, subhanallah. Jadi moga-moga ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya Allah. Ya, berkatkan kami ya Allah pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban yang akan tiba, dan juga temukan kami, sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Ya, subhanallah. Jadi hari ini saya berhajat untuk kita bincang berkaitan tentang Rajab dan juga kita nak persiapan untuk Ramadan insya-Allah. Boleh ya? Baik. Jadi bila sebut tentang Rajab,
Kan, subhanallah. Bulan Rajab ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, termasuk dalam apa? Nak bagi soalan. Ha, termasuk dalam bulan haram. Betul, Masya Allah. Termasuk dalam bulan-bulan haram, ia terkandung dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Ya. Surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Dalam ayat ini dikatakan sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi yakni hukum Allah adalah 12 bulan. Kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan Allah katakan, ya, yang mana 12 bulan yang telah Allah tetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram yang dihormati. Jadi bulan-bulan haram termasuklah yang kita bincang bulan Rejab. Selain bulan Rejab apa lagi? Cuba sebut. Muharram, kemudian kita ada Zulkaidah, kemudian kita ada Zulhijjah, selain daripada Rejab. Jadi 4. Jadi Muharram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah. 4 bulan haram. Maka dalam sambungan ayat surah At-Taubah ayat 36, balik sagi boleh rujuk ayat ini, ya. Allah berfirman, sambungan maksudnya, ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu, yakni dengan melanggar larangannya. Nah, disebutkan 4 bulan haram, Allah memerintahkan supaya kita tidak menganiaya, menzalimi bukan saja orang lain tapi diri kita sendiri. Menzalimi, menganiaya diri ini maksudnya apa? Kalau kita faham. Mengenainya selalu kita faham, kalau kita zalimkan orang, kita sakitkan hati orang. Kita sakitkan orang. Habis menzalimi diri sendiri macam mana? Subhanallah, hebatnya. Ya, menzalimi diri sendiri, kata ulama, adalah ketika mana kita banyak melaksanakan dosa maksiat dan meninggalkan apa perintah Allah. Itulah maksud menzalimi diri sendiri. Kenapa zalim? Bila tak buat apa yang Allah suruh. Kenapa zalim? Bila tinggal apa yang Allah perintah. Sebab kita tahu hakikatnya, the consequence, kesannya, apa yang akan kita dapat bila kita tinggal yang Allah suruh dan kita tinggal apa yang Allah larang. Tinggal yang Allah suruh, buat apa yang Allah larang. Ya. Apa kesan dia? Kesannya akan mudarat pada kita, bukan saja dunia, putusnya rahmat, hilangnya barakah. Ya, mencari rasa tenang dalam jiwa itu dunia. Apatah lagi nanti di hari akhirat, kitalah menzalimi diri kita sendiri dengan angkara asbab dosa dan kesalahan. Dan pada sambungan, dalam bulan-bulan yang dihormati itu, yakni dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, ma'al muttaqin, bersama atau beserta orang-orang bertakwa. Takwa ni, sekali lagi kata ulama, bahasa mudah untuk faham takwa adalah buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Itulah maksud mudah untuk kita faham berkaitan takwa. Maka disebutkan oleh ulama tafsir, antaranya Imam Al-Hafiz Ibn Katsir menukilkan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan dalam bulan-bulan haram, 4 bulan ini, dosanya lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Tengok. Ya. Sebab ia ada perintah khusus untuk meninggalkan penganiaya dan penzaliman ke atas diri kita. Jadi kata Imam Ibn Katsir, ya, menurutkan apa yang disebut dalam surah Taubah ayat 36, siapa yang buat dosa pada bulan-bulan haram ni, bulan Rajab ni, subhanallah, maka dosanya diganda atau bertambah. Dosa tadi keburukannya besar.
Ya, subhanallah. Begitu juga kalau amal saleh yang dilakukan, maka gandaan ataupun pahalanya juga adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Maka subhanallah, ya, ini kata ataupun menurut tafsir Ibn Katsir. Jadi kita jelas bulan Rejab, orang kata oh Rejab je, kan. Tapi bila Rejab ni termasuk bulan haram, jadi kita kena jaga banyak hal. Ya, jaga banyak hal. Sebab itulah subhanallah, kalau kita lihat bagaimana para salafus salih, para alim ulama, para tabi'in, ya, para sahabat, ya, apabila tibanya Ramadan, belum Ramadan lagi, baru nak tiba Ramadan, ya, disebutkan mereka ini gembiranya nak sambut Ramadan 2 bulan sebelum. 2 bulan tu maksudnya bulan bila mula? Mula Rejab lah. Rejab, Sya'ban wa Ramadan. 2 bulan sebelum mereka dah bersiap, dah meletakkan persiapan. Masya Allah. Sebab itu Ramadan ni kenapa kena bersiap? Sebab dia bukan sahaja tahan lapar dahan dahaga, betul? Tapi kita kena bersiap daripada sudut ilmu, bab hukum hakam. Kena bersiap sedia daripada sudut mental, fizikal, emosi. Setuju ke tidak? Kewangan, perlu tak kewangan nak siap? Kena. Kenapa? Sebab Ramadan kan pesta ibadah. Ya, syahrul ibadah. Kita nak syahrul ibadah, kita berlumba-lumba dengan kebaikan ibadah. Moga-moga syahrul maghfirah, kita dapat keampunan yang Allah siapkan pada bulan Ramadan. Jadi apa? Kena siap-siaplah sekarang. Contoh, bulan Ramadan apa sunat ataupun apa perkara yang Nabi suka pada bulan Ramadan? Antaranya sedekah. Nabi bersedekah, pada bulan lain pun Nabi sedekah, tapi pada bulan Ramadan sedekah Nabi luar biasa. Luar biasa lagi, banyak lagi, ya, diibaratkan macam angin yang angin yang bertiup, ya. Angin yang menghembus, ya, subhanallah. Maka kita nak kata sedekah, lagi apa yang disebutkan? Bagi makan orang berpuasa, berbuka. Jadi perkara-perkara ni sedekah, tajuk orang makan berbuka, perlu tak pakai duit? Perlu. Kan, sebab itu kalau kata nak Ramadan, contohlah, kalau tahun lepas kami ni ustazah dah tajuk orang sehari berbuka, contoh. Ya, untuk 1000 orang berbuka, contoh. Paling-paling berapa tu? Kalau kat masjid ni, berapa kutipan? Kalau untuk satu hari punya bukaan, berbuka puasa. 4,000 lebih kurang satu malam, itu sekali dengan moreh lah. Berbuka saja. Baik, tengok 4,000 satu malam. Kan nak katanya 4,000 tu kita tak boleh tiba-tiba dapat bulan Ramadan tu. Betul tak? Takkanlah satu Ramadan masuk, waktu tu juga baru nak kumpul 4,000, nak tabung. Sampai hujung Ramadan tak cukup-cukup. Setuju tak? Iya, sebab nilai yang besar. Ya, lainlah kalau memang dah ada simpanan, tinggal keluar tak apalah. Itu pun masih perlu untuk kita menabung sebenarnya. Jadi tabunglah sekarang bulan Rejab. Itu untuk berbuka. Jadi takkanlah kalau tahun lepas dah sehari, satu malam punya berbuka kita dah taja. Tahun ni mesti nak lebih baik, betul tak? Jadi mungkin 2 malam. Ada pula yang kata taja seminggu, Masya Allah. Allah yubarik fiqh. Jadi bila kita kata buat kebaikan kena ada persiapan dan persediaan. Persiapannya adalah sekarang, nak menabungnya sekarang. Patutnya lebih awal lagi dah kena menabung, kan? Jadi sekarang ni dia dah mula, dah kira-kira dah anggaran berapa malam yang boleh dia taja. Contoh, kalau tak nak berbuka mungkin nampak macam mahal sikit, taja murah sikit, contoh. Kan begitulah. Jadi ia perlu persiapan. Itu dari sudut kewangan. Apatah lagi daripada sudut emosi, contoh. Kan Nabi kata orang yang berpuasa dia boleh tahan lapar dan dahaga, betul? Tapi tahan lapar dan dahaga, tahan daripada makan dan minum dan syahwat, kemaluannya semata-mata belum cukup sebenarnya. Sebab kita nak Ramadan puasa yang berkualiti. Kita jumpa Ramadan ni setahun sekali. Dia bukan ada bulan-bulan setiap bulan, bukan ada pada setiap hari. Dan kita sebut dalam surat Taubah ada 12 bulan dalam Islam. Ramadan dia tak sama dengan bulan-bulan lain. Kalau sebut tadi tentang Rejab ni bulan haram. Tapi Ramadan punya keistimewaan dia tak ada sama dengan bulan lain.
Masya Allah, bulan Ramadan kelebihannya luar biasa, luar biasa. Allah bagi hadiah kat kita. Jadi kita nak buka hadiah benda yang seronok ni kena excited, betul tak? Oh, kena mula dah sekarang ni. Ya, mana yang tak ganti puasa ganti dulu, mana yang belum habis bayar dulu, settle semua. Ya, maka moga-moga Ramadan yang kita nak masuk dalam persiapan yang sangat-sangat, sebab setahun sekali. Maka kita sambung pula. Disebutkan dalam bulan Rejab. Kalau kita lihat tadi dalam ayat Al-Quran, bagaimana Allah firmankan dalam bulan Rejab. Sebab itu, bagaimana kalau kita kata kelebihan, ramai kan orang dah mula berpuasa, kan puasa sunat dalam bulan Rejab, ia untuk melatih kita lebih bersiap sedia. Dan apa lagi kelebihan dalam bulan Rejab? Maka tadi kita sebut digandakan pahalanya lebih besar daripada pada bulan-bulan yang sebelumnya. Dan pada bulan Rejab juga lihat, ada juga amalan-amalan yang disebutkan. Antaranya kata ulama, afdal melakukan umrah pada bulan-bulan haram, ataupun disebutkan di sini adalah pada bulan Zulkaidah. Baik, kemudian seterusnya pada bulan haram juga adalah khususnya pada Zulkaidah dan Zulhijjah, umat Islam buat apa? Mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji tak boleh buat bulan lain. Bulan lain tu kalau kita pergi ziarah ataupun pergi ke haramain, itu kita panggil umrah. Ya, haji ada waktunya. Dan kita tengok pula pada bulan itu juga, pada bulan haram yang kita sebut 4 bulan tadi juga, kelebihannya adalah berpuasa sunat 9 Zulhijjah bagi yang tak menunaikan haji, ataupun pada bulan Muharram juga berpuasa sunat pada 10 Muharram, pada hari Ashura. Ini nak sebut tentang kelebihan-kelebihan bulan haram. Maka ala kulli hal, bila sebut tentang Rejab, Rejab ini maksudnya adalah membesarkan atau mengagungkan. Kalimah Rejab maksudnya adalah membesarkan atau mengagungkan. Maka masa zaman Arab, zaman jahiliyah, orang Arab, mereka pada bulan Rejab, bagi mereka adalah budaya, pada bulan ni kena meninggalkan segala peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Itu satu budaya, adat bagi mereka. Dan sebab itulah bulan Rejab ni dia ada macam-macam nama. Ada disebutkan berkaitan tentang Al-Asam, iaitu meninggalkan peperangan. Ada juga disebutkan Al-Asab, iaitu orang kafir Mekah, yang mana menyebutkan pada bulan itu diturunkan rahmat. Macam-macam lah nama dia. Sebab itu sebelum lagi orang-orang yang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, mereka dah faham dah bahawa bulan ini bulan yang terbaik. Tetapi mereka tak tahu bahawa bulan yang terbaik ini juga Allah siap-siapkan dengan ganjaran yang khusus kepada orang beriman. Ya, jadi kalau kita lihat dalam banyak-banyak hadis, tidak disebutkan, kata ulama, tidak ada hadis yang khusus. Ya, tidak ada hadis yang khusus berkaitan amalan-amalan dalam bulan Rejab. Ya, contoh kalau ada orang kata, subhanallah, ada hadis-hadis yang menyebutkan contoh bahawasanya di dalam syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rejab, airnya putih daripada susu dan manis daripada madu. Siapa yang berpuasa sehari daripada bulan Rejab, nescaya Allah beri minuman daripada sungai tersebut. Maka subhanallah, apa kata ulama, hadis ini adalah hadis batil. Jadi kita kena tengok. Kalau kata ustazah, ada tak amalan-amalan khusus dalam bulan Rejab? Tengok pula status hadis tadi. Ada yang ada yang dhaif, ada yang batil, maksudnya tertolak, tak sahih, ataupun dia punya peringkat, kita kata matan dan sanad hadis, sanad hadis tadi tidak menuju kepada makam yang baik, bukan juga hadis hasan, bukan juga hadis apatah lagi sahih. Maka nak ceritanya ulama kata, banyak-banyak hadis yang disebutkan, tidak ada hadis sahih yang merujuk kepada amalan khusus yang Nabi buat pada bulan Rejab. Jadi jangan pula kita kata, ustazah saya buat ni sebab saya dengar kata kena buat ni sungguh-sungguh sebab Nabi buat. Salah. Kalau kita bersandarkan bahawa kita buat kerana Nabi buat sedangkan tak ada dalil, tidak boleh. Ataupun kata ulama, boleh buat amalan-amalan puasa sunat, banyakkan sedekah, banyakkan dengan qiyamul lail, tapi tidak menyebutkan ini kerana aku sandarkan kerana apa yang Nabi buat. Sebab tidak ada dalil yang khusus. Maka apa yang nak sebut ulama kata, boleh.
Ya, memperbanyakkan amalan ibadah, puasanya, sedekahnya, Al-Qurannya, qiyamul lailnya pada bulan-bulan haram, khususnya pada bulan Rajab, ya, tetapi tidak bersandarkan kepada ini aku buat kerana mengikut sunnah, ya, kerana tidak ada pengkhususan. Maka subhanallah, maka kalau kita sebut pada bulan Rajab ini adalah persiapan sungguh-sungguh untuk kita berjumpa dengan Ramadan. Ala kulli hal, lepas Ramadan, lepas Rajab kita akan jumpa namanya Sya'ban. Sya'ban juga ada kelebihan dan keistimewaan. Pada awal Sya'ban Nabi kata buku amal ditukar, diangkat. Pada tengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban juga ada pengampunan dosa kecuali dua, iaitu orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang bermusuhan, tidak diampunkan Allah. Nah, itu pada bulan Sya'ban, pada pertengahan Sya'ban. Maka kita dah nak masuk Sya'ban, ni dua benda ni kena check. Tidak ada perkara syirik. Allah kata pada bulan Sya'ban adanya pengampunan dosa, antara khusus nisfu Sya'ban, awal tengah pada Sya'ban, kecuali kepada dua golongan. Golongan apa? Pertama, iaitu orang mensyirikkan Allah. Mensyirikkan maksudnya dia menduakan Allah, ataupun dia menyembah selain Allah, ataupun dia melakukan perkara bukan kerana Allah. Itu pun takut, kan? Kita mungkin terlepas daripada yang pertama sebab kita tak menyembah selain Allah, betul? Kita menyembah, kita solat hanya pada Allah. Yang kedua juga mungkin kita terlepas kerana kita tak buat amalan-amalan yang mensyirikkan Allah. Tak ada perbomohan, tak ada amalan-amalan yang sebegitu. Tapi yang kita takut yang ketiga, apa dia? Kita buat bukan kerana Allah. Kan ada orang buat sebab suami, ada orang buat sebab anak, ada orang buat sebab manusia. Sebab itu kita tak nak, moga-moga amalan kita ini terlepas daripada pergantungan ataupun daripada pandangan-pandangan manusia. Sekarang Ramadan, sekarang Rajab, Sya'ban kita dah kena apa kita kata? Servis, kan? Ya Allah, lillahi ta'ala, aku buat kerana Allah, aku buat kerana Allah. Sebab itulah kita digalakkan dengan ucapan bismillah. Kan kita nak buat apa? Contoh kita nak masak, contoh bismillah, aku masak dengan nama Allah. Buat kerja, bismillah, aku kerja dengan nama Allah. Kan? Jadi sebab itu kalau kata kalimah, kalau kita tengok tafsir, ya, ulama tafsir kata bi tadi diletakkan di depan dengan. Kalau kita orang Melayu contohlah, ya, dengan ni kita biasa ke letak depan? Tak, kan? Dia duduk dekat mana? Tengah ayat, betul? Saya pergi ke kedai dengan Siti, contoh. Ataupun saya masak dengan apa? Contoh. Dengan tu mesti duduk di tengah, betul? Sebab dia perantara ayat, betul? Tapi dalam bismillah kenapa diletakkan di depan ayat dengan nama Allah? Sebab apa perlakuan kita yang kita nak buat? Kita ucap bismillah, maksudnya ucapan tadi bersertakan dengan apa perbuatan kita. Perbuatan kita duduk i'tikaf, aku i'tikaf, bismillah. I'tikaf ini dengan nama Allah. Tengok, ya, jadi perbuatan apa yang kita buat, kita ucapkan dengan kalimah bismillah. Ia meletakkan apa perbuatan tadi sebagai permulaannya dengan nama Allah. Ya, subhanallah. Maka syirik, tidak melakukan apa perkara yang selain daripada Allah. Dan yang kedua, yang pertama tu mungkin boleh lagi lah kita buat, kan? Yang kedua apa? Yang kedua tadi adalah bab permusuhan. Subhanallah, ya. Maka dalam bab permusuhan disebutkan, ya, saya bacalah sikit ni hadis ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun." Mafhumnya disebutkan itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Jadi ini dia dikhususkan pada bulan apa ni? Apa bulan yang di antara Rajab dan Ramadan? Sya'ban. Ya, maka Nabi kata selalu orang tak ingat, tak peduli dengan Sya'ban ni. Yang sedangkan bulan tersebut adalah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin, turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil Alamin. Pada bulan awal bulan Sya'ban diangkat amalan-amalan, ya, buku amalan kita. Dan fa uhibbu, Nabi kata aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku
Apa Nabi kata tadi? Wa ana shaimun. Ketika aku berpuasa. Masya-Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita pada bulan Syaban juga kita digalakkan untuk berpuasa. Ya, berpuasa. Subhanallah, ya, untuk kita dapat kebaikan-kebaikan ini insya-Allah puasa. Dan pada kalau kita sebut tadi pada pertengahan Syaban juga, ya, macam kita sebut awal tadi, pada pertengahan Syaban, ya, Allah adanya pengampunan dosa kecuali kepada pertama orang syirik dan kedua orang yang bermusuh. Jadi bila sebut orang bermusuh ni, kalau syirik tadi hablum minallah, hubungan dengan Allah, betul? Tadi kita nak clear dulu, tak ada benda-benda yang menyekutukan Allah. Hubungan dengan Allah kena clear. Lepas tu, the second part, Allah sebut hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Maka subhanallah cantiknya digandingkan dengan hubungan dengan manusia pula. Maka bila sebut hubungan dengan manusia, hablum minan nas, tidak ada permusuhan, tidak berlaku permusuhan. Ya, maka bila sebut perkara ini, kita nak kena buat apa ni? Bulan Rejab ni kena saling dah bermaaf-maafan. Kita ni kadang-kadang budaya orang Melayu ni silap. Syawal baru nak maaf. Ya, Syawal ni duduknya lepas Ramadan, baru nak minta maaf. Sedangkan kena minta maaf sebenarnya sebelum Ramadan masuk. Kan? Mula Ramadan, sebelum bermulanya Ramadan dah kena minta maaf. Maaf zahir batin. Patutnya sebelum Ramadan. Tapi budaya kita orang Melayu waktu Syawal. Sedangkan Syawal tu dah habis dah ibadah kan. Ramadan dah habis dah. Jadi sebab itulah kita nak servis kita punya jiwa kita insya-Allah supaya kita masuk dalam Ramadan dalam persediaan yang rapi insya-Allah. Ya, subhanallah. Kan tadi kita minta berkati kami pada bulan Rejab dan Syaban. Jadi kita nak Allah berkati kita dengan cara yang Allah beri redha, beri rahmat. Jadi kita tak nak menjadi punca permusuhan tadi, putus rahmat Allah. Ya, hilang redha Allah. Sebab itu sekali lagi kita kata, kalau ada berlaku salah faham sesama manusia, ahli keluarga, kaum kerabat, jiran tetangga, kena buat apa? Saling bermaafan. Mula sekarang lah. Aku minta maaf. Sekarang dah Rejab, nak masuk Syaban. Semoga sebelum Ramadan tak ada dah permusuhan. Aku maafkan kalian, kalian maafkan aku. Contoh. Ya. Jadi nanti bulan Syawal maaf lagi. Tak ada masalah. Ya. Supaya apa? Orang yang dia meminta maaf, dia usaha untuk menyucikan hati daripada perasaan sombong. Sebab bila kita mulakan minta maaf dulu, kita tundukkan ego kita. Kita ada buat salah, dia juga mungkin ada buat salah. Tapi kalau kita yang mulakan meminta maaf, kita tundukkan ego kita dan kita tak sombong. Dan orang yang meminta maaf juga apa? Orang yang meminta maaf juga dia berbesar hati dan berlapang dada untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Hati ni ada 3 keadaan kan, kata ulama. Apa dia? Kita ada qalbun salim, hati yang apa? Sejahtera. Hati yang sejahtera ni hati yang tenang, hati yang bahagia, walaupun dia diuji, walaupun orang keliling tak suka dia, tapi sebab dia hatinya sejahtera, dekatnya hubungannya dengan Allah, walaupun orang tak suka dia, tapi dia selalu buat baik dengan orang, ya, selalu memaafkan orang, maka qalbun salim, sejahteralah hatinya moga-moga. Ya, hati yang jauh daripada penyakit hati ini qalbun salim. Yang kedua ni qalbun marid. Marid ni apa? Sakit. Hati yang sakit. Dia bukan hanya sakit hati kan. Nampak orang sakit hati tak cukup. Sakit hati ni atau penyakit hati kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ada banyak cabang. Antaranya iri hati, dengki, hasad. Itu penyakit hati semua tu. Ya, kita tak suka tengok orang lebih, tak suka tengok orang senang. Itu penyakit hati. Jadi kita tak nak bulan Ramadan kita masuk dalam keadaan tu. Sebab tu kita kata tadi, Rejab, Syaban ni persiapan. Siapkan hanya bukan berkaitan tentang mentalnya semua, tapi jiwanya juga kena bersiap sedia. Nak bersiap sedia bagaimana sekarang? Dah kena acknowledge, tahu dah. Sekarang ni hati aku ni macam mana? Tak elok ni. Kena rawat dah ni. Kalau ada sakit hati dengan orang, kena maafkan atau memaafkan dah ni. Kalau ada benda yang tak settle, kena lepaskan dah ni. Contoh, kena mula dah sekarang. Kita tak nak ada qalbun marid. Sebab bila hatinya sakit, kita masuk dalam bulan Ramadan. Kalau kita boleh cakap lah, Ramadan ni satu bulan yang sangat mahal, berharga kan. Sebab dia hanya ada setahun sekali.
Dan pada bulan Ramadan bila kita masuk, macam-macam yang Allah sediakan, Allah berikan. Macam-macam, everything. Ya, subhanallah, Allah nak bagi peluang ni untuk kita ni. Berlumba-lumba untuk dapat kebaikan. Tapi sayang kalau orang yang hatinya tak diservis daripada awal, dia ada qalbun marid, hati yang sakit, maka masuk Ramadan, hatinya tetap sakit. Dia bukan, oh tadi sakit, tiba-tiba satu Ramadan dia tiba-tiba terus baik, tak? Macam kita kalau sakit, kita kena rawat, betul tak? Contoh, sakit apa? Ya. Migraine lah contoh. Migraine, pening kepala, panas-panas ni. Ada tak kalau migraine, pagi tadi migraine, sejam lepas tu terus baik? Ada tak macam tu? Tak kan? Dia kena lama kan? Dia proses. Minum air sekejap, mungkin makan ubat sekejap, ataupun kena rehat sekejap, kena tidur sekejap. Oh, mungkin esok tu baru baik. Tu paling cepat lah tu. Kadang-kadang seminggu pun tak elok-elok. Nak kata nak baik tu dia kena proses. Kena rawat. Betul? Samalah dengan hati. Dia tak boleh masuk Ramadan, tiba-tiba kita nak kata kena baik. Kena sihat. Hati kena baik. Tak boleh. Ya, dia kena rawat. Rawat tu mula sekarang. Ya, sebab itu subhanallah, berbaik sangka sahaja dengan sesama manusia. Ya, moga-moga hati kita hati yang baik, jauh daripada penyakit hati. Ya, kenapa rugi kalau orang yang ada penyakit hati? Sebab tengok ya, hidup kita ni adalah kebiasaan yang kita buat setiap hari. Setuju tak? Betul tak? Apa yang kita cakap adalah benda yang biasa kita sebut setiap hari. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Dan akhirnya bila dia biasa kita tengok, kita dengar, dia akan jadi dalam diri kita. Membentuk diri kita. Ya, sebab itu rugilah kalau hati tadi kita tak ubah. Ya, nanti kita akan kata bila masuk Ramadan, contoh kan kita kata dah jadi kebiasaan, kalau dulu sebelum Ramadan suka cari salah orang, suka mengumpat orang, masuk Ramadan dia akan jadi sama. Betul tak? Ada tak dia masa sebelum-sebelum suka mengumpat orang, tiba-tiba Ramadan tiba berhenti terus? Boleh ke? Tak ada. Dia tak boleh berhenti terus. Paling-paling pun kalau dia boleh kawal pun, tapi mesti ada. Sebab itu kebiasaan. Benda kebiasaan susah nak buang. Tapi bukan maksudnya mustahil. Susah. Bila susah kena masa proses yang lama. Dia bukan kata, oh tak boleh langsung ni Ustazah. Tak boleh juga. Sebab kita ada faham ya, qada dan qadar. Qada yang Allah tentukan ada satu mu'allaq dan satu mubram. Satu adalah ketetapan yang boleh diubah, satu ketetapan yang tak boleh langsung diubah. Ketetapan yang boleh diubah, contoh yang boleh ubah apa? Bagaimana diri kita, bagaimana kita punya perlakuan akhlak kita, bagaimana ilmu kita, ya, semua tu boleh ubah sebenarnya. Ya, jadi tapi kena proses lah. Jadi rugilah kita kalau Ramadan kita tak mulakan proses tu daripada awal, betul? Hatinya sakit masuk Ramadan pun hatinya sakit. Lagi-lagi tengok jiran sebelah, kan tukar langsir, masya-Allah. Sakitnya hati. Ya. Beli perabot baru, laginya sakit hati. Masya-Allah. Kita ni patutnya sibuk nak beribadah. Dia Ramadan sibuk tengok pasal orang. Masya-Allah. Kan? Orang yang ada qalbun marid bila imam tarawih, baca panjang sikit. Allah, imam ni dia tak tahu ke bacalah pendek sikit. Contoh tu orang sakit hati lah tu. Sebab dia tak servis daripada awal, masuk Ramadan nak juga Ramadan kan. Tapi hatinya tadi tak clear, tak bersih. Semua benda jadi salah. Imam tarawih pun jadi salah. Contoh kan. Sebab itu kita kena jaga, subhanallah, ia proses, kena mula sekarang. Antara proses mudah untuk kita rawat balik tadi adalah dengan istighfar. Kan? Dengan istighfar. Ya, sebab itu Rejab ini kita digalakkan untuk berbanyakkan istighfar. Masuk Syaban pun sama. Masuk Ramadan lagilah kena banyakkan istighfar. Ya, baik. Jadi qalbun marid. Hati yang ketiga apa? Kita tak naklah sampai yang nombor 3 ni. Apa yang ketiga? Qalbun mayyit. Hati yang mati. Hati yang mati ni apa tandanya? Dia buat dosa, dia tak rasa apa-apa. Dia buat dosa, dia rasa seronok. Ni tanda-tanda hati mati ni. Ya, pertama, dia buat dosa tak rasa apa-apa. Patutnya kalau kita buat dosa kan, kita takut-takut kan, sembunyi-sembunyi. Tapi orang yang qalbun mayyit, hatinya mati, dia boleh buat dosa secara terbuka, tak rasa apa-apa. Tak rasa takut pun. Tak takut dengan manusia tu satu, ni tak takut dengan Allah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah kata, orang-orang yang macam ni, Allah dah kunci hati mereka rapat-rapat supaya hilang rasa takut. Ni bahaya.
maksudnya dah tertutup jalan untuk hidayah dan petunjuk. Ya. Jadi qalbun mayyit, dia tak rasa apa-apa. Atau yang kedua, dia rasa seronok dan nikmat dengan dosa. Kan? Ramadan ni patutnya kena jaga banyak benda. Tapi dia rasa seronok je buat dosa, tak apa. Ni maksudnya hati dia mati, tak rasa sensitif dengan Ramadan yang nak datang. Dia tak rasa apa-apa yang dia jumpa dengan Ramadan, tak rasa. Dia tak rasa sedih, tak rasa gembira bila nak masuk Ramadan. Ni cek balik. Kan Ramadan nak datang berapa hari ni tapi tak rasa apa-apa pun. Cek. Mungkin hati kita sedang bermasalah. Ya, saya sendiri yang berkata-kata, kita cek bagaimana kondisi hati kita. Kita nak, ya Allah, kalau hati kami hati yang tidak baik, gantikanlah ya Allah dengan hati yang lebih baik. Ya Allah, Engkau yang membolakkan balik hati, tetapkanlah hati kami ya Allah. Minta balik pada Allah hati yang baik, masya-Allah, hati yang sejahtera insya-Allah. Ya, sebab itu kita nak bulan Rajab. Ya, bulan Rajab inilah bulan yang perlu untuk kita banyak beristighfar, untuk kita banyak minta ampun. Ya, kerana itu kita nak kena banyak apa? Antaranya disebutkan kita kena banyak sebut asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah. Kalau ramai nas'aluka, kalau seorang as'aluka. Ya. Nas'alukal jannah atau as'alukal jannah. As'aluka, aku mohon ya Allah. Nas'aluka, kami mohon ya Allah. Mohon apa tu? Syurga. Wa na'udzubika, dan berlindung daripada apa tu? Daripada azab neraka. Ya, daripada neraka-Mu ya Allah. Maka tu antara zikir-zikir yang dah boleh kena amal. Apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian kita kepada Allah. Dan sambung dengan astaghfirullah, istighfar. Kemudian sambung dengan doa tadi, as'alukal jannah. Dan juga kita sambung wa a'udzubika minan nar. Ulanglah zikir tadi. Kemudian pada sambungan, ini pun dah kena mula dah. Mula sekarang, jangan tunggu Ramadan, 10 akhir Ramadan. Sekarang pun dah kena mula. Apa? Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa, fa'fu anni kalau seorang, fa'fu anna kalau ramai. Jadi ini satu bentuk zikir. Mulakan dengan syahadah, kemudian dia disambung dengan istighfar, kemudian disambung dengan doa as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, kemudian ditutupkan tadi dengan doa keampunan. Ya, mula dah lepas salat dah mula kita amal insya-Allah. Ya, moga-moga. Sebab itu ini antara amalan-amalan salafus salih. Ya, kita sekarang lagi dah kena banyakkan dengan istighfar. Ya, supaya Allah berikan kita keampunan, Allah berikan kita persediaan. Kenapa kita kena minta awal keampunan ni? Sebelum Ramadan lagi dah kena minta ampun siap-siap. Sebab tadi apa? Berbalik tadi, kita nak qalbun salim. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Sebab hati yang adanya tampukan-tampukan dosa, jiwanya jadi keras, hatinya jadi gelap, maka susahlah nanti Ramadan, dia susah nak beribadah. Nanti ada rasa malas. Apa tanda jiwa-jiwanya tadi penuh dengan dosa? Antaranya malas nak beribadah. Malas nak beribadah itu tanda tampukan dosa pada jiwa. Kan rasa Allah penatnya nak mengaji, mengantuknya macam tu. Ya, malasnya nak zikir macam tu. Itu tanda, cek balik. Itu boleh jadi tampukan dosa pada hati. Sebab kita kena indikator. Indikator ni kayu ukur kan. Benda tak nampak, dosa pahala tak nampak, betul tak? Benda tak nampak tapi boleh cek, boleh rasa. Ya, macam mana ada orang tanya, Ustazah, macam mana kita nak tahu amalan kita ini Allah kabul, Allah terima? Amalan ni Allah terima. Ulama kata nak tengok apa antara amalan yang kita terima. Apalah, sedekah ke, puasa ke, Allah terima. Selepas daripada amalan kebaikan tadi, Allah berikan kita jalan untuk melakukan kebaikan yang lain pula. Itu tanda Allah terima amalan yang tadi. Contoh, kita balik umrah. Macam mana nak tahu, Ustazah, umrah kami ni Allah terima? Balik umrah jadi lebih baik. InsyaAllah itu amalan yang Allah terima. Kata ulama. Nak cek macam mana amalan itu, ibadah itu Allah terima, Allah lorongkan untuk kita lebih suka, lebih dekat dan konsisten insya-Allah dengan kebaikan. Ya, yang lebih baik. Ni. Jadi macam mana nak tahu bahawa kita ni amalan mungkin tertolak? Contoh lepas buat baik tadi, buat jahat, buat maksiat.
Ya. Hatinya tak ada, rasa nak buat baik dah. Ya. Hilang nikmat buat baik contoh. Jadi kalau kita dapat rasa indikator kayu ukur kan, jangan berlama-lama dalam keadaan tu. Betul juga ustazah kata. Aku balik-balik umrah. Tapi suka buat benda-benda buruk ni, kata orang, cakap orang, khianat orang. Kita dah tahu dah kayu ukurnya begitu. Apa kita boleh buat? Jangan duduk lama-lama dalam keadaan tu. Segera berubah. Segera minta ampun. Jadi bila minta ampun, kita nak cuci hati kita, jiwa kita. Moga-moga bila masuk Ramadan, kita tak malas-malas dengan ibadah. Bila masuk Ramadan, kita akan beribadah dengan lebih ikhlas dan Allah terima. Moga-moga amin ya Rabb. Baik, ya. Jadi subhanallah, moga-moga. Jadi tadi dapat apa tadi? Mulakan dengan syahadah. Lepas syahadah apa? Istighfar. Lepas istighfar, doa. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kemudian habis kita tutup dengan doa keampunan tadi. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulanglah berapa kali pun. Ya, sambil-sambil duduk pun boleh. Ya, sebagaikan satu zikir. Lepas-lepas solat pun boleh jadikan sebagai satu doa terpulang. Ya, perbanyakkan. Ya, ataupun juga sambil-sambil mungkin kita boleh juga dengan istighfar yang biasa kita istighfar. Kan istighfar yang biasa apa? Yang biasa itulah. Jom sekejap. Ya, sambil-sambil tu 12.10 ni insya-Allah saya faham. Ibu-ibu semua daripada pukul 8 tadi, betul tak? Masya-Allah. Allah yubarik fi. Masya-Allah, moga-moga ya niat iktikaf ya jangan berhenti. Ya, Allah yubarik fi. Ya, daripada pukul 8 dia dah nak pukul 1 dah. Masya-Allah. Apa? Daripada subuh pun ada. Masya Allah. Allah yubarik fiik. Daripada sebelum subuh dah sampai. Subuh berjemaah. Kuliah subuh. Sambung kuliah tajwid. Ustazah lambat pula. Masya Allah. Okey, jadi saya tak berhajat untuk sampai habis 12.30. Ya, kita cuba habiskan 12 suku insyaAllah. Boleh? Ya. Jadi untuk akan datang pertemuan saya akan ambil masa lama sikit lah. Ya, InsyaAllah. Ya. Akan datang pertemuan. Kita bincang lama. Baik, jadi jom untuk kita tutup masa yang berbaki. Kita istighfar 7 kali boleh? Boleh? InsyaAllah, moga-moga hati kita Allah siap-siapkan dengan hati yang lebih baik, jiwa yang lebih baik, yang lebih bersedia untuk berjumpa dengan Ramadan. Moga kita lebih bersedia untuk beramal dalam Sya'ban. Dan moga kita terbaik. Terbaik itu pada pandangan Allah. Jom kita istighfar 3 kali insyaAllah. Bismillah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم wa atubu ilaih. Sambil zikir, sambil ingat dan bayang apa dosa yang pernah kita buat. Sambil zikir, sambil ingat dan bayang supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sambil zikir, sambil ingat dan bayang moga-moga Allah berikan peluang untuk kita menjadi hamba bertaubat yang lebih baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, dosa-dosa yang lampau, dosa-dosa yang lepas, Allah ampun dan Allah hapus. Dosa-dosa yang kini, yang kita berhajat kepada dosa, moga-moga Allah ampunkan kelalaian kita dan Allah kuatkan hati kita supaya tidak meneruskan dosa. Dosa-dosa akan datang yang mungkin keberangkalian untuk kita lakukan, moga Allah kuatkan langkah kita untuk menepis godaan-godaan dosa. Kerana ingat, 7 golongan yang Allah akan berikan naungan dari arasy-Nya. Ketika di mahsyar tidak ada yang dapat bantu kita, tetapi 7 golongan ini terlindung di bawah arasy Allah, yang mana cahaya matahari Allah perintahkan berada beberapa hasta di atas kepala. Dari 7 golongan itu, salah satunya adalah orang yang mampu mengalirkan air mata kerana air mata taubat, air mata takut kepada Allah, dan air mata keinsafan. Jadi moga-moga kita tergolong daripada salah satu 7 golongan tersebut, insya-Allah. Wallahu alam. Amin ya Rabb. Dan ada soalan? Sebelum kita khulasah, saya habiskan 12 suku insya-Allah, ya, untuk bagi puan-puan rehat. Sila. Oh, subhanallah, yang malas kan? Masya-Allah. Hati yang malas, dia lebih kurang dah nak masuk kepada marid dah tu, hati yang sakit dah tu, ya. Cumanya mungkin dia tak kritikal macam kita lah, sakit yang medium, sakit yang kritikal kan. Jadi hati kita ni dia tahap mana? Ada orang dia malas tu malas kejap-kejap. Masya Allah. Kan malas kejap-kejap tak apa kan. Ada masa malas, saya pun ada masa malas kan, biasalah tu. Kan kadang-kadang penatnya malas ni, manusia biasa, kita bukan malaikat tau. Kita bukan mesin, kita bukan robot. Ada masa malas, terimalah hakikat. Tapi kalau malas ni sikit-sikit tak apa. Jangan malas ni banyak yang sampai ianya mengganggu urusan ibadah. Itu yang nak kena rawat. Jangan sampai waktu tu lah, kena rawat dah sebelum daripada itu. Jadi hati yang malas, jiwa yang malas, anggota yang malas, nak rawat macam mana? Antaranya mungkin yang mudah, doa pada Allah. Doa kan Allah kan, antara Nabi ajar doa Allahumma innaka doa apa? Depan dia macam mana? Yes, sebut sikit penuh dia. Yes, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Lemah dan malas, ya. Lemah dan malas. Jadi kita nak minta, ya Allah jauhkan kami, lindungkan kami dari rasa lemah. Apatah lagi rasa malas. Lemah ni jiwa lemah. Malas ni anggota malas. Ya. Sebab itu kita tak nak jiwa kita lemah, anggota kita malas. Ya, kita doa. Jadi doalah dengan apa yang Nabi ajar. Ya, doa dengan apa yang Nabi ajar, satu. Dan juga yang kedua bagi saya juga adalah bila kita duduk dengan circle yang baik-baik. Masya-Allah, puan-puan, ibu-ibu ni semua circle-circle yang baik. Semua ni saya tengok ni muka-muka yang konsisten dengan majlis ilmu. Inilah orangnya, inilah orang yang sama. Jadi duduklah. Nak rajin, duduk dengan orang-orang yang begini. Tengok contoh tu, daripada awal subuh lagi, masya-Allah kan. Kena dengki, nak dengki macam tu. Dengki dengan begitu tak apa kan. Nabi kata dengki tak boleh, tapi ada dengki yang boleh, kan. Dengki dengan orang yang ada ibadah yang lebih, nak dengki sila. Jadi begitulah kan. Jadi subhanallah, luar biasa, ya. Jadi insya-Allah moga-moga kita boleh rawat malas yang ada pada diri kita, insya-Allah. Amin. Baik, terima kasih semua. Sekali lagi saya nak minta maaf. Minta maaf untuk 1 jam kelewatan. Ya subhanallah, moga-moga saya dapat tebus untuk perjumpaan akan datang. Ya insya-Allah. Ya Allah yubarik fik, moga Allah berikan keberkatan untuk kita semua duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid, insya-Allah. Dan tak ada apa-apa. Soalan lain tak ada? Saya tutup soalan. Yang tadi dah sarapan ke puasa ke? Sarapan dah, bawa bekal. Ya, bawa bekal siap-siap ya, biar senang satu macam dekat tanah haram pula kan. Saya pun jenis, saya kalau di tanah haram, saya malas nak balik hotel. Walaupun hotel dekat, Mekah Tower tu dekat tu, malas nak naik. Sebab kita nak duduk lama-lama dekat masjid, nak iktikaf. Jadi kalau lapar-lapar tu bawa lah roti, ya kan, selit-selit roti ke, biskut ke, air kat mana-mana ada, air zam-zam lah ada.
Kan, kurma pun subhanallah luar biasa kan? Kalau kita puasa di tanah haram, daripada siang tu sampai ke petang tu makan kurma pun cukup dah, khalas. Sampai tarawih pun boleh tahan. Luar biasa, barakah tempat yang barakah, dia berkat. Jadi macam itulah macam tanah haram dia punya vibe dia, masya-Allah. Ya, jadi subhanallah, saya rasa cukup setakat tu. Terima kasih semua yang menonton juga di atas talian, sama ada di masjid ataupun bersama dengan kuliah online. Insya-Allah kita jumpa akan datang. Sekian, kita tutup dengan tasbih kafarah dan wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alright, jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Ini mic, tak ambil? Oh, okey. Oh, masya-Allah.